العظيم استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita bersama-sama sekali lagi pada tengah hari ini. Dalam waktu kita berehat ini sama-sama kita menambahkan ilmu. Khusus pada tengah hari ini kita akan bacakan berkenaan dengan syarat sah solat berjamaah, insyaAllah ya. Jadi kita ni semua hari-hari kita solat berjamaah. Jadi ada perkara yang perlu kita ketahui, yang mudah-mudahan dengan kita belajar tentang solat berjamaah ini akan melengkapkan lagi ibadah kita, insyaAllah. Jadi sama-sama kita buka dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم أمين. اللهم رزقنا هداية الصواب وصدقا في القول وإخلاصا في النيات والأعمال. Baik, syarat sah solat berjemaah ya, ataupun syarat kita nak berjemaah ni, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil syurutul qudwah ya, syarat qudwah, syarat kita berjemaah ni 11, ada 11 ya. Jadi ketika mana seseorang nak solat berjemaah, maka dia perlu tahu syarat sah ini. Kerana ya, boleh kita katakan ramai yang masih belum tahu tentang syarat sah berjemaah itu sendiri. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, perlu kita tahu bahawa dalam berjemaah juga mempunyai syarat untuk mengesahkan solat kita. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa itu syarat sah berjemaah? Maknanya apabila memenuhi syarat-syarat ini, maka mengesahkan qudwah itu ataupun mengesahkan ikutan di antara makmum dan juga imam. Baik. Jadi yang pertama adalah alla ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairi. Yang pertama iaitu makmum hendaklah tidak mengetahui ataupun dia tak tahu imam tu batal kerana hadas ataupun yang lain. Kalau dia datang solat dan berjemaah, dia tahu imam ni batal, maka dia tak boleh ikut. Itu yang pertama. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syarat yang pertama, makmum mesti tidak mengetahui akan maknanya solat imam tu batal ya. Batal. Kalau batal, dia tidak boleh diikut. Dan sebelum kita sambung yang pertama ni, ada 3 jenis solat berjamaah yang mengikut hukum ya. Maknanya apakah solat berjamaah yang mengikut hukum ini? Pertama, hukumnya fardu ain. Pertama, hukumnya fardu ain, maknanya wajib untuk kita berimam ya, wajib untuk kita berimamkan. Kita jadi makmum, kemudian kita solat belakang imam, dipanggil fardu ain, iaitu solat Jumaat. Solat Jumaat ni tak boleh sembahyang sendiri ya, dia mesti solat secara berjemaah. Yang kedua, hukum solat berjemaah iaitu fardu kifayah. Yang maknanya sekelompok manusia buat di satu-satu tempat itu, maka memadai, maka dipanggil fardu kifayah ya, iaitu solat berjemaah dalam solat fardu yang 5 itu. Dan yang ketiga adalah ada hukum solat berjamaah adalah disunatkan seperti solat jenazah dan solat 2 hari raya ya. Jadi kalau solat jenazah kita seorang-seorang pun sah, kalau kita solat raya seorang-seorang pun sah, tapi kalau berjamaah hukumnya sunnah. Dan yang keempat, hukum solat berjamaah itu adalah makruh apabila orang yang solat adaan tunai dia mengikut ataupun berimamkan orang yang solat qada.
Ya, orang imam qada dia tunai, ataupun imam tunai dia qada, hukumnya makruh. Ya. Jadi itu antara hukum asas. Fardu ain, fardu kifayah, sunat dan juga makruh. Ya. Tak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Cuma kalau dia tahu hukumnya makruh. Ya. Jadi pentingnya untuk kita tahu bahawa segala solat fardu kita boleh berimamkan dengan imam yang solat fardu pada waktu yang lain. Itu nanti kita akan belajar. Ya. Baik, itu yang pertama, iaitu hendaklah makmum tidak mengetahui solat imam batal kerana hadas ataupun lain. Ya, kerana hadas ataupun lain. Atau lain maknanya contoh imam tu dah keluar dari agama. Dia kafir. Okey. Jamaah takdim. Okey, macam mana kita? Okey. Okey. Kita tak tahu imam sedang solat jamak. Adakah boleh kita ikut solat zuhur? Jawapannya boleh. Sesama fardu boleh. Walaupun kita masa tu dia tengah asar. Kita solat zuhur. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab yang penting bukan mesti kita tahu apakah solat imam tersebut. Kita takkan kita nak tanya orang kan. Kadang-kadang kita kat RNR pun kita tak tahu dia ni semaya zuhur ke semaya asar. Kita pun ikut dia, sah hukumnya. Bukan kewajipan. Sebab tu kita belajar syarat sah ni. Dalam syarat sah ni dia tak ada syarat mesti tahu imam tu semaya apa. Dia ada 11 syarat. Jadi sah semayanya. Punya sah. Baik. Kecuali kalau imam tu dia semayang tamam, kita pula semayang qasar. Yang tu tak boleh. Contoh imam tu bermukim. Kita tahu tanda-tanda orang bermukim ni apa? Dia pakai kain plekat. Dia biasalah orang kampung kan pakai biasa. Dia tak ada pakaian musafir. Kita pula datang nak semayang asar, kita nak qasar 2. Tak boleh kita buat. Tak boleh berimam dengan imam itu. Kalau kita nak berimamkan juga, mesti kita semayang asar tamam. Kena penuh Tiba-tiba tahiyat awal. Tak, biasanya kita akan tahu imam tu bermukim ataupun kalau RNR tak apa. Kalau dia tahiyat awal, sama ada kita nak ikut dia, maknanya kita teruskan ataupun kita mufaraqah daripada dia. Tak jadi masalah. Dua pilihan lah. Kalau kita tengok tiba-tiba solat dia 4. Rakaat ketiga, rakaat kedua dia tahiyat awal kan, dia bangun kan. Kita terpulang pada kita. Walaupun kita niat qasar, hukum solat zuhur kita sah. Hukum solat zuhur kita sah. Baik, yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa alla ya'taqida wujub qada'iha alaih, iaitu hendaklah makmum tidak beranggapan bahawa wajib qada, yakni imam tu bukan kalau dia solat dia wajib qada. Apa contoh solat yang mewajibkan qada? Apa contoh solat yang mewajibkan qada? Iaitu imam ataupun imam yang dia solat hormat waktu. Dia faqidu tahurain. Apa maksud faqidu tahurain? Imam yang dia tak mampu nak mendapatkan alat bersuci. Contoh tak ada air nak wuduk, ataupun tak ada tanah nak tayammum. Oleh kerana waktu dah nak habis, dia pun kena solat. Itu namanya solat hormat waktu. Solat tanpa ada alat bersuci. Dia wajib solat kerana menghormati waktu itu. Imam usalli fardal asri. Kita pula datang kan. Kita tengok imam ni wuduk apa semua tak ada, tiba sembahyang ni kan. Jadi sebenarnya tak boleh kita suka-suka ikut. Kerana kalau diyakini imam itu solat dalam keadaan tersebut, maka solat kita tidak sah. Ini syarat yang kedua. Maknanya makmum ni hendaklah apa? Hendaklah
tidak beranggapan bahawa imam tadi wajib mengqada solatnya semula. Kerana solat harma waktu itu akan mewajibkan qada. Jelas tak? Solat harma waktu mewajibkan apa? Qada. Maknanya imam tu nanti lepas dijumpai dia kena wuduk lah. Dan dia kena solat semua. Sedangkan kita ni dah ada wuduk contoh dia. Jadi sebab itu tidak boleh diikut imam yang begitu. Baik, seterusnya wa alla yakuna ma'muman. Hendaklah imam yang kita ikut itu bukan makmum. Di tengah jadi makmum kita gisip pula dia kan. Sedangkan dia bukan imam, dia makmum saja. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat, wala ummiyan, hendaklah imam itu bukan seorang yang ummi. Ummi di sini dalam fiqh ni, dalam bab solat, ummi di sini membawa maksud orang yang Fatihahnya kurang baik. Maksudnya orang yang tidak boleh membaca satu huruf dari surah Al-Fatihah itu dengan baik. Jadi disebut sebagai apa? Ummi. Jadi permasalahan dalam rukun qauli ini ada 3 benda. Sebelum kita dah sebut, bila kita ambil rukun qauli ini wajib dia ada 5 rukun qauli, wajib ada 3 benda. Pertama, mesti makhrajnya betul. Jadi kalau ada imam yang mungkin bacaan Fatihahnya kurang, ataupun kita kata dia menyebut huruf-huruf itu dengan tak memenuhi syarat, maka kalau boleh tak perlu diikut. Sebab tu kalau macam imam-imam di Selangor, dia ada kursus dia lah. Kalau di KL ni saya tak tahulah. Cuma masalahnya kadang-kadang untuk imam tu pun tak pergi kursus. Kursus tu ada. Dia pergi hantar orang pula pergi contoh. Ni berlaku dulu waktu saya waktu saya bertugas jadi imam. Ya, kadang imam lama ni dia dah dia rasa dia expert lah dah kan. Jadi tak payah pergi kursus, sedangkan kena pergi. Jadi rukun qauli yang pertama, wajib betul dia punya makhraj. Maknanya sebutan huruf. Yang kedua, mesti harakat dia betul. Ni. Dan yang ketiga, mesti sabdu dia ada. Kalau tempat-tempat yang bersabdu, wajib untuk disabdukan. Dia tak boleh tak disebut sabdunya, ya. Baik, kalau imam itu maksudnya syarat untuk sah kita menjadi makmum ni, hendaklah imam tu bukan seorang yang ummi. Ya. Baik, macam mana kalau imam tu gagap ustaz? Kan? Imam tu baca okey tapi dia gagap. Contohnya disebut sifat gagap ni seperti tamtamun. Tamtamun ni maknanya dia nak sebut huruf ta tu dia berulang-ulang. An'amta ta'alaihim, dia macam gitu kan. Itu dia panggil apa? Tam-tam. Maknanya dia mengulang-ulang huruf ta. Ataupun fa'un, dia mengulang-ulang huruf fa. Wa'un, huruf waw contohnya. Jadi hukumnya berimam dengan imam yang begitu, kita makmum berimam dengan orang yang gagap yang menyebut begitu, maka hukumnya adalah makruh. Adalah makruh. Ya. Dan orang yang qari tidak sah mengikut imam yang ummi, walaupun dirinya yang menjadi imam itu sah solatnya. Orang yang ummi ni bacaan dia jenis macam tu, sah sembahyang dia bagi dia. Tapi kalau orang yang ikut belakang dia qari, pandai baca, diikut juga. Maka hukum solat orang yang qari tadi, orang yang pandai baca tadi tidak sah. Tidak sah. Dan juga sah mengikut imam yang telor sebutannya. Telor kan. Betul kan telor kan, akan telur pula. Telor ni maknanya dia punya apa nama? Lahjah dia. Dia punya apa dialek dia. Kan. Asalkan tidak menukar satu huruf daripada surah Al-Fatihah. Surah Fatihah ni penting ya. Kepada huruf lain. Seumpama menukar huruf ra kepada ghain. Seperti Ar-Rahman dibaca Ar-Rahman, ya. Maka jika seperti itu, imam itu tidak boleh diikut. Ini kalau dia sengaja buat. Tapi kadang memang daripada kecil dia tak boleh nak adjust tak. Sebut ra kat contoh dia. Pergi tahsin Quran dengan ustaz-ustaz pun dah adjust dah. Lidah pun dah gosok macam-macam lah, periuk dah sudu lah apa, tak boleh juga. Maka dimaaf pada syarat. Dan kalau dia jadi imam, sah diikut. Ya, tapi lebih baik kalau ada orang yang lebih boleh baca, maka itu lebih afdal. Ya. Kita ni
Tak sah sembahyang. Sah. Kita permasalahan ni adalah dalam masalah solat jahar. Sebab tu kalau di surau kita, di masjid tempat kita, nak cari imam ni payah. Nak cari imam ni susah. Ya. Kalau nak harap ustaz-ustaz jadi imam, ustaz-ustaz sibuklah kat luar. Yang jadi imam ni kena orang tempatan. Jadi kadang-kadang bacaan tu biasalah. Ya. Jadi kita mengambil kira imam-imam yang dia baca Fatihah ni insya-Allah lah bolehlah baca. Tapi nak kata sempurna macam orang Arab tu tak. Tapi boleh baca elok. Makhraj okey, dari segi baris pun tak salah, dari segi sabdu pun baca molek cantik. Maka kalau dia boleh macam tu, boleh dijadikan imam jahar. Maksud imam jahar ni imam yang solat baca kuat. Baca kuat ya. Bunyi lagi tadi. Okey. Dan kalau imam tu memiliki masalah seperti menyebut huruf ra tadi, ra, bolehlah dijadikan sebagai imam sir. Zuhur dan juga asar. Cuma jangan suruh azan. Nanti orang tahulah. Kalau suruh azan orang tahu. Ya. Orang tu tak salah, tapi dia memang daripada kecil dia macam tu, kita tak boleh nak buat apa. Ya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu anak saya macam tu 2 orang. Dia terbiasa sebut ra. Lala sekali tu saya kata cuba sebut Ronaldo, dia kata. Ronaldo. Dia sebut betul Ronaldo, dia kata. Betul pula. Saya kata ulang. Pandai dah sebut ra. Budak-budak dia ikut orang kadang-kadang. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, itu syarat yang keempat. Maknanya tidak boleh mengikut imam yang ummi. Kalau imam ummi itu di sembahyang sendiri sah sembahyang dia. Wa alla yataqaddama ala imami fil mauqif, dan hendaklah makmum tidak boleh lebih terkehadapan daripada imam. Ini penting juga ni. Ya, kalau kat surau masjid ni insya-Allah lah selamat, tapi kalau kita solat di rumah dengan anak-anak kita kan. Kadang anak jantan kita tu sebelah jadi macam mana yang kita katakan jangan makmum tu terkehadapan, iaitu jika imam berdiri, makmum hendaklah belakang sedikit dari tumit imam. Tumit imam ya. Dan juga jika imam duduk, makmum hendaklah duduk di belakang sedikit dari punggung imam itu. Dan jika makmum berdiri mendepani dari tumit imam, maka batal solat makmum dan sah solat imam. Macam mana kalau sama-sama pula? Dia pun nak jadi imam tapi tak jadi kan? Dia sembahyang sebelah sekali dengan tok imam. Sembahyangnya sah tetapi makruh. Dan dikatakan dapat menghilangkan pahala berjamaah. Itu syarat yang keempat. Dalam makmum tidak melebihi Tidak melebihi imam tadi dari sudut tumit dia. Dari sudut tumit dia. Kemudian syarat sah berjamaah yang kelima adalah hendaklah makmum tahu perpindahan imam. Dia tahu pergerakan dari satu rukun ke satu rukun. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ulama bahagi 2. Solat ni dia ada special kalau dalam masjid dan ada kekurangan kalau selain masjid. Dia ada hukum dia. Tangga dikira putus sah ataupun tidak? Di mana tu? Masjid ke surau? Di masjid. Masjid tak jadi masalah. Okey, kita dengar dulu ya. Kalau dalam masjid dia ada 3 benda. Dia special sikit ya. Pertama, kalau kita nak ikut imam ni, sekurang-kurangnya kita melihat pergerakan imam. Nampak kalau dalam masjid lah ya. Kemudian itu dianggap tahulah. Yang kedua, melihat pergerakan makmum. Kita tengok makmum, kita tak nampak imam jauh ke depan, kita kat belakang, nampak makmum. Dan yang ketiga, kalau dia duduk ruang mana pun dalam masjid ya, dia dianggap mengikut imam apabila dia mendengar suara imam tu. Sebab tu kita ada mikrofon kan. Jadi dalam masjid, kawasan masjid ni, di mana-mana saja tuan-tuan nak sembahyang atas bumbung boleh. Yang penting jangan lebih daripada lain imam tu. Tuan-tuan nak sembahyang kat menara jam ke, cuma syarat dekat tempat yang tinggi ni mesti dia ada tangga untuk menuju kepada ruang solat itu ataupun menuju pada imam ya. Baik, itu yang pertama. Kalau kita solat berjamaah dalam masjid,
tak jadi masalah. Permasalahan pula selain masjid. Contohnya surau kita ni. Surau kita ni, ya. Ni dikira surau surau office lah, ya. Jadi syarat kalau kita berjamaah mesti melihat pergerakan imam. Itu yang pertama. Ya, dan yang kedua melihat pergerakan makmum. Sebab tu nanti contoh muslimat ni kalau dia sembahyang, kalau dia berjamaah kita kena buka sikit pintu. Sebab tu setengah surau diletakkan tabir, ya, supaya kalau solat tu boleh dilihat jemaah lelaki itu untuk diikuti. Hukumnya sah. Ya. Dia tak dikira dalam selain surau ni, selain masjid ni, seperti surau ke rumah ke padang ke, tak boleh sekadar kita dengar imam saja. Hatta kita solat berjamaah di rumah pun. Kita dekat ruang tamu, anak kita berjamaah dia duduk dalam bilik contoh. Dia tak nampak kita, tapi dia dengar suara bapak dia. Allahu akbar. Dia pun malas nak pergi depan, dia pun ikut dalam bilik. Allahu akbar. Tidak sah. Itulah hukum selain daripada masjid. Kalau masjid dia special, ya, ada 3 tadi. Tapi kalau selain masjid dia ada 2. Wajib melihat pergerakan imam ataupun pergerakan makmum. Sebab tu macam sahabat-sahabat kita yang pergi Mekah kan, biasanya yang duduk di Safwah Tower ataupun yang sebaris dengan tu, yang 50 meter, hotel 50 meter kan, daripada Masjidil Haram, selalulah jemaah dia tanya, "Ustaz, kami sembahyang kat dalam surau ni ikut Imam Masjidil Haram, boleh ke tak boleh?" Ya. Tu nak kira macam mana? Kalau kita ikutkan tidak boleh, maksudnya tidak bersambung jamaah. Apa sebab dia? Yang pertama, sudah ada bangunan yang membatasi daripada masjid dan juga hotel itu sendiri. Ya. Jadi sebab itu dalam hotel itu kalau nak dapat pahala berjamaah, kena sembahyang berjamaah mesti ada imam. Mesti ada imam. Macam mana kalau kami berimamkan dengan imam Masjidil Haram sedangkan kami tak nampak imam tu? Itu isu dia. Kan? Imam tak nampak, kita dengarkan suara kan? Sebab tu tidak dikira berjamaah. Dia isu dia bukan masjid kat situ. Adalah seorang hamba Allah ni, dia kata dah boleh sebab bangunan hotel-hotel depan Masjidil Haram tu semua tu kawasan masjid, dia kata. Saya kata okeylah, kalau ustaz kata tu kawasan masjid, maknanya muslimat ni yang period tak boleh duduk dalam hotel. Betul tak? Macam mana bini kita yang uzur? Jenuh dia. Dan kalau kita iktibarkan hotel-hotel Masjidil Haram tu sebagai masjid, kawasan masjid, maka wanita yang uzur tak boleh duduk dalam masjid. Nanyalah. Sebab tu kita memang iktibar, memang bahagian hotel tu semua adalah kawasan yang luar daripada masjid. Jadi dia ada hukum sendiri dalam solat berjamaah. Ya, luar masjid dia wajib lihat imam ataupun dia wajib melihat pergerakan makmum. Dia tak boleh dengar saja suara imam tapi tak nampak ataupun sekadar dengar suara imam saja tidak memadai. Ya. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makmum yang melakukan gerakan sama atau serentak dengan imam, hukumnya adalah makruh dan hilang pahala berjamaah. Tak dapat pahala jamaah. Itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ya. Jadi sebab tu jangan terburu-buru. Dalam mazhab Syafi'i disunatkan untuk kita melihat pergerakan imam dulu. Ketika imam rukuk, Allahu Akbar, nampak dia rukuk dah, maka baru kita rukuk. Itu memang disebut dalam hadis. Ya. Apabila ia sujud, fasjud. Apabila dia rukuk, farka, maka rukuk. Kenapa tu? Baik. Seeloknya kalau amin bagi makmum ni apabila imam mula menyebut tu. Tapi dia dah jadi satu kebiasaan pula. Dekat Malaysia ni sebab apa? Banyak orang dah pergi Mekah apa semua kan. Bila dah pergi tu dengar imam-imam luar baca, rupanya lepas dhalin terus amin kan. Tapi dalam mazhab Syafi'i sunat lepas waladhdallin tu kita diam sebentar, kemudian bila imam start baru kita itu tu imam terkejut baru dia imam terkejut, imam belum makmum dah.
Jadi dalam mazhab Syafi'i kita ni dia agak tertib sikit. Dalam dalam bab ibadah ni tidak. Yang dikira melebihi imam ni adalah dari sudut gerakan, perbuatan sahaja. Tapi dari sudut bacaan tak jadi masalah. Contoh jemaah tanya, ustaz, kalau saya solat berjemaah dengan imam, saya kena tunggu imam habis Fatihah baru saya baca, ataupun saya boleh baca sekali dengan imam, ataupun saya boleh baca dulu daripada imam? Jawapannya boleh. Sebab ia tidak berkaitan dengan rukun fi'li. Bukan rukun fi'li, ya. Jadi rukun fi'li sahaja yang kita tak boleh lebih daripada imam. Baik, macam mana kalau seorang makmum dia telah melebihi imam satu rukun? Imam belum rokok, dia rokok dah. Dia mungkin semayang jemaah tapi dia di alam ghaib lah. Imam dah rokok, dia rokok dah. Batal dah solat dia. Macam mana? Dah kunut? Kenapa? Tidak sebab kunut ni bukan rukun. Ni kalau rukun. Imam tengah baca surah, tiba-tiba kawan tu dia rokok sorang-sorang. Sah tak solat dia? Jawapan dia sah, tapi perbuatan dia berdosa. Jadi apa nak buat? Kalau dia telah sempurna Fatihah dan dia terus rokok satu rukun lebih daripada imam, maka hendaklah dia menunggu imam sehingga rukuk. Ditunggu je lah situ. Tunggu situ, ya. Ini penting juga untuk kita tahu ni. Sebab kadang-kadang ada bab-bab yang kita nampak seperti batal tapi sebenarnya tidak batal. Cuma berdosa saja perbuatan itu, ya. Baik, seterusnya yang terakhir. Kita ambil 6 lagi ni, ya. Kita ambil 6 lagi ni. Hendaklah imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid ataupun satu masjid lah tempat kita sembahyang ni, ya, atau lebih kurang 300 hasta. Jarak di antara imam dan makmum itu kalau dalam kawasan masjid itu tak jadi masalah, ya. Yang dipermasalahkan adalah jika solat itu dilakukan di luar masjid. Ini satu lagi permasalahan. Kalau kita pergi Mekah, orang solat di jalan, boleh tak kita sembahyang kat jalan raya tu, ya? Jadi mengikut apa yang saya perhatikan, hukumnya masih sah lagi kerana ada saf yang bersambung di antara hujung masjid dengan jalan raya. Jadi boleh sembahyang lah. Sebab apa? Lepas dinding masjid ada saf buat situ. Jadi kita boleh sambung saf tersebut sehingga berapa kilometer boleh. Permasalahannya kalau tidak ada saf yang bersambung, kita seorang-seorang sembahyang kat hotel tapi nak berjemaah dengan imam Masjidil Haram. Ini contoh. Ataupun rumah kita sebelah masjid. Dengar pula tu. Kalau itu imam tu tidur berdengkung, kita dengar, contoh. Ya. Jadi nak kata dengar suara tu imam tu sedangkan kita duduk dalam rumah kita. Adakah kita boleh berimamkan dengan imam itu? Jawapannya tak boleh. Jawapannya tidak. Kenapa? Kerana luar daripada masjid. Ada isu dia luar daripada masjid. Dan juga satu lagi isu dulu waktu kita PKP, waktu sembahyang Jumaat kan, tolonglah ustaz buka, kami nak sembahyang Jumaat. Kita kata tak boleh, 50 orang je boleh masuk. Ustaz tak bagi, kami sembahyang dekat pagar. Sembahyang di luar pagar tu. Isu dia sah ke tidak sah? Ya. Sebab jarak yang tak boleh adalah melebihi 300 hasta. 300 hasta ni tak jauh, 120 meter je. 150 meter. Ya, kalaulah kawasan dinding masjid tu dengan pagar tu jauh, dia pergi sembahyang kat luar pagar tu, maka solat tidak sah. Maksudnya solat Jumaat itu dia kena ganti dengan sembahyang Zuhur. Ni cerita orang yang dululah waktu PKP tu kan, tak boleh solat di masjid. Baik, wallahu taala a'lam. Kita berhenti dulu nombor 6 tu, ya. Silakan kalau tuan-tuan ada soalan. Ya. Kita kadang-kadang belum tersolat. Kita terlupa bila rakaat berapa terlupa kita sembahyang asar kan. Adalah 4 rakaat lah. Okey. Kita buat 4-3 kita teruskan satu rakaat. Macam mana? Okey.
dalam kaedah fiqh, kalau kita terlupa, ni kita kena bina yakin. Ya, dalam kaedah disebut al-yaqin la yazulu bisyak atau la yuzalu bisyak. Keyakinan itu akan berterusan, maknanya akan mengalahkan syak tu sendiri. Sebab tu kalau kita lupa rakaat, kalau dalam mazhab Syafi'i kita ambil paling sikit. Paling sikit. Kalau kita tidak yakin ataupun kita was-was dah baca Fatihah ke belum, maka kita wajib baca Fatihah. Tu kalau datang was-was. Maka kita bina benda yang belum senang cerita. 3 ke 4, 3 je lah. Tengah-tengah buat yang 3 tu, 4 dah tadi. Maka kita sujud sahwi. Sempurnakan saja, kemudian kita sebelum salam kita sujud sahwi. Dulu saya ada ajar satu kaedah macam mana tak nak lupa rakaat. Antaranya membezakan bacaan bilangan bacaan tasbih itu sendiri. Contoh kita solat zuhur ni 4. Okey, oleh kerana solat kita sir, kalau kita jadi makmum tak jadi masalah lah. Kalau kita solat seorang mungkin kita boleh lupa. Ya, jadi bezakan zikir iaitu bilangan tasbih. Contohnya rakaat pertama kita baca tasbih 7. Subhan rabbiyal a'la bihamdi subhan rabbiyal a'la. Baca jelah. Baca 7 kali. Nanti rakaat yang kedua 5. Rakaat ketiga 3, rakaat keempat 1. Kenapa ulama ajar begini? Supaya apabila kita lupa rakaat, kita akan ingat zikir kita paling dekat. Contohnya biasanya orang terlupa ni ketika i'tidal dan juga ketika duduk antara dua sujud. Sami Allahu liman hamidah. Kat berapa pula ni? Tadi waktu rokok tu berapa kali baca? 3 kali. Mana rakaat ketiga? Dah. Nampak tak? Itu kaedah, ya. Kita pun sujud subhana rabbiyal a'la baca sekali, duduk antara dua sujud. Rakaat ke berapa pula dah ni? Maka ingat tadi yang paling dekat dengan kita adalah tasbih kita sekali. Maka kita itu ada rakaat yang keempat. Itu cara ulama ajar lah. Macam mana kita tak nak lupa rakaat dalam solat. Ya. Okay. Ada lagi ke soalan? Tak ada, lapor dah semua ya. Jadi kita berhenti dah keadaan ni, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita bincang, kita muzakarah tengah hari ini sikit sebanyak menambahkan lagi kualiti dalam ibadah kita. Ingat saya semua umur kita makin bertambah, mudah-mudahan ibadah kita bertambah baik, ya. Nak kata dunianya Allah bagi dah semua, ni akhirat kita nak cantikkan, mudah-mudahan dalam keadaan kita penuh amalan, penuh ilmu kita dalam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu yang baik datang daripada Allah, kurang lemah hina kurangan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.